Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita terus sambungkan pembelajaran kita. Semalam saya terus kongsikan skrin. Iaitu kita sudah sampai ke muka surat kedua, senarai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada huruf akar alif mim nun, dan semalam kita sampai ke kalimah yang kita nak kongsikan hari ini, iaitu di ayat 81 surah Ali Imran yang mengambil bentuk latu minunna, ya. Okey, saya kongsikan ni dengan menggunakan leksi Logos. Letak di sini latu minunna, ya. Kemudian saya beritahu semalam terdapat nun yang bertasydid. So nun bertasydid di sini adalah berbeza dengan nun yang tasydid yang kita jumpa di dalam ayat sebelumnya, iaitu muka surat pertama ni. Kita ada buat hari itu. Apa dia? Yuk minna, ya. Yuk minna ni. Okay, saya kongsikan dua-dua ni supaya tuan dapat melihat, ya. Dia ada dua-dua tu ada tasydid dia, ya. Tasydid nun, tetapi tasydid nun di sini adalah berbeza dengan tasydid yang nun yang pertama, ya. So kalau saya nak pecahkan yang ini, macam mana ni membentuk, ya. Dia sebenarnya terdapat komponen beberapa komponen, iaitu pertama komponen lam taukid, ya. So dia adalah pertamanya ialah lam taukid. Saya boleh ambil sini saja, ya. Copy sini. Okey. Yang bergabung dengan komponen kedua ialah tu'minu ni. Itu gabungan dia kedua. Okey. Lepas tu barulah nun taukid. Itulah komponen-komponen yang ada di dalam kalimah la tu'minunna, ya. So kata pokok dia ialah tu'minu ni, ya, iaitu yang mengambil dalam bentuk fi'il mudhari' wazan yang keempat, ya. Fi'il mudhari' maklum, wazan keempat, dan kita pun telah pun hari itu berkongsi macam mana tu'minu ni dibangunkan, ya. Sekarang cuba kita lihat cuba mana ini ada lam taukid, yang ni dipanggilkan lam taukid, ya. Kalau saya nak beri penerangan di situ, penerangan kita boleh dalam bentuk sama ada letakkan dalam bracket. Yang ini apa dipanggilkan? Ini dipanggil lam taukid, ya. Lam alif mim. Di sini, okey. Lam alif mim taukid. Ta, waw, kaf, ya, dal. Itu dia, ya. Lam taukid apa dia? Lam penekanan. Membawa erti, kadang-kadang maknanya ertinya sesungguhnya, kadang membawa erti pasti, kadang membawa erti benar-benar. Jadi maknanya komponen yang pertama ni, lam ni adalah dipanggilkan lam taukid. Okey, tu'minuna kita sudah mengenal dia,
Ya, kalau kita nak terangkan, sepatutnya kita sudah boleh mengenal. Tu'minu adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Ya, so dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat. Kalau kita nak masukkan apa jantina dia, dia adalah muzakkar dan mufrad singular. Dan i'rab dia nun baris hadapan adalah marfu'. Itulah pengenalan kepada tu'minu ya. So la ni adalah lam taukid, lam ini adalah lam taukid. Tu'minu ni adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat muzakkar mufrad yang marfu'. Dan nun ni ya, nun ni adalah satu lagi harfun taukid ya. So kita panggil dia nun taukid. Nun waw nun taukid. Juga satu kalimah penekanan. Bermakna di dalam kalimah litu'minunna ada dua harfun taukid, harfun penekanan ya. Satu lam taukid di awal dan satu lagi di hujung dia non taukid. So terdapat dua penekanan yang memberi erti pasti, benar-benar ataupun mesti. Ya, itu maknanya. So bila kita menterjemahkan, kita tak perlu buat dua kali ya, sekali cukup. Pasti tu'minu ni kamu beriman ya. Tu'minu beriman, jadi la tu'minunna bermakna pastinya kamu beriman. Ya, pasti ataupun mestilah kamu beriman ya. Dalam apa membawa erti sekali sajalah, tak payahlah sebut dua kali. La ni pastinya kamu beriman dan pasti sekali lagi tak perlu ya. Sebab biasanya itulah apa karakter ataupun apa kata konstruk konstruk dalam fi'il mudhari' apabila ada dua harfun taukid. Ya, so dia panggil taukid ini maknanya penekanan, lam penekanan, nun penekanan ya. So nun sini adalah nun taukid, lam ni adalah lam taukid. Ya, yang mana berbeza di sini nun sini bukannya taukid. Ya, so kita dah buat, saya ulang saja ya, macam mana kita dapat dapat yu'minna tu adalah daripada yu'minu ya. Yu'minu iaitu kita ambil di sini saja. Okey, buangkan tasydid dia ya, yu'minu. Okey. Kemudian tambahkan nun muannas yang jamak ya, untuk menjamakkan yu'minu, untuk menjamakkan dia. Okey, mungkin saya buat sekali lagi lah, tambah lagi. So okey. Sebelum yu'minu tambah na ni, dia asalnya ialah mufradah lah ya. Kita hari ni buat apa ni pembentukan kalimah tu terbalik dari kiri ke kanan ya, sebab kita dah mula dengan yu'minna ni ya. So asalnya di sinilah. Okey. Asalnya ialah yu'minu, kemudian yu'minu tu ditambahkan na ya. So apabila yu'minu ni bertambahkan na, nun ni disukunkan. Nun tu disukunkan. Itu cara
nak membina muannas yang jamak ya. Ini mufrad muannas. Asal dia ialah mufrad yang muzakkar ya, tapi untuk menukarkan kepada muannas yang jamak, apa kita buat? Kita tambahkan nun baris atas, dan nun yang terakhir ni yang asalnya dhammah kita sukunkan ya. So apabila dia sukun, apa yang terjadi? Saya buat satu step lagi di sini supaya kita nampak step tu. Ya, yang ini bila digabungkan dia menjadi, gabung kita buangkan ini. Ya. So dia jadi macam tu ya. Yu'minu, bila kita tambahkan dengan nun baris atas, dia akan jadi yu'min, dengan nun yang pertama dia sukun, nun yang kedua berbaris atas ya. So bila menambah nun muannas yang jamak ni, nun ini kena matikan ya. Jadilah kalimah ini. Kemudian bila nun yang mati ditambahkan dengan nun baris atas, dia akan bertukar kepada nun yang bertasydid. Itulah ya bezanya latu minunna dengan yu'minna. Ya. Dia Assalamualaikum Dok. Salam. Saya nak tanyalah yang latu minunna tu dia ada berapa nun ya Dok? Tiga nun ke? Mana minunna yang ni? Ada 3 nun ke? Tidak, dua saja. Dua saja. Sebab nun yang tasydid ni ada satu huruf saja, dia memang bertasydid dah. Nun taukid dia panggil ya. Ni. Okey. So yang nun taukid ni dia bukannya macam yang ni ya. Yang sini nun taukid ni adalah gabungan nun sukun dengan nun yang berfathah dalam konteks ini. Okey, tetapi yang ini bukan. Yang ni memang nun taukid tu adalah nun yang bertasydid lah. Okey Dok. Okey, so mana terdapat dua nun, nun baris dhammah dengan nun bertasydid, jadilah latu minun na. Dan minun na tasydid, nun bertasydid, nun taukid biasanya mesti ada lam taukid di awalan ya. Di awalan dia mesti ada lam taukid. Sebab kalau tak ada lam taukid, dia tidak boleh mengambil nun taukid. So nun taukid biasanya mengikuti lam taukid yang di awalan dia ya. Kalau kita tengok satu kalimah lain yang apa, mungkin kita ambil contoh tu juga ya, nak melihat dalam ayat yang sama tu, kita akan lihat ada satu lagi kalimah lain. Mana dia? Ni ya. Ada satu lagi, ini pun sama ya. Mungkin saya kopikan ya, supaya tuan boleh melihat. Ada satu lagi kalimah fi'il mudhari' yang mempunyai harfun taukid. Ya. So saya letakkan, mungkin letak sinilah. Okey, kopikan kat sini. Ya. Sama juga. Ya, dia ada lam taukid. So kalau saya nak pecahkan ini, pecahan ni dia menjadi macam ni. Okey. Kita boleh pecahkan dia. Satu komponen ialah waw tu sendiri. Waw tu ada waw atifah. Lepas tu la ni satu komponen, kita boleh asingkan dia. Itu komponen. Lepas tu tansuru satu komponen. Lepas tu na ni satu komponen, iaitu taukidnya. Lepas tu hu ya, hu tadi yang ujung tadi. Kalau kita nak, sebab apa dia keyboard ni kalau dia asing dia jadi hu macam ni ya, tapi cuba kita masukkan sempang ni ya, iaitu extension ni, dia baru dah jadi balik hu ya. Itu keyboard punya cara lah ya. Jadi
wala tansurunnahu, dia ada 5 komponen tu. Ada komponen waw ni, lepas tu komponen ni lam taukid sama dengan yang ini. Tansuru dia fi'il mudhari', yang ni fi'il mudhari' ya, tapi beza dia apalah? Sini adalah kalau saya nak terangkan fi'il mudhari' di situ, sikit je perbezaan dia, iaitu tansuru ta baris atas ya. Ta baris atas sedangkan ini ta baris hadapan. So apakah bezanya? Yang ini adalah wazan 1 ya, bukan wazan keempat. Wazan 1. Itu saja beza ya. Okey, dia masih lagi muzakkar mufrad yang marfu. Ya. So wala tansurunnahu ialah ini waw atifah ya. Kalau kita nak terangkan setiap komponen tu yang kita boleh terangkan tiap-tiap satu. Waw itu adalah waw atifah. Okey. Lam ni sama dengan ni, kita copy je sini. Lam ni adalah lam taukid. Ya, tansuru adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1 muzakkar mufrad yang marfu'. Apa tanda marfu'nya? Ra baris hadapan lah ya. Baris hadapan, dan nun ni adalah nun taukid yang sama di sini. Copy dia, nak beri penerangan ya, supaya kita kenal tiap-tiap komponen apa dia. Dan hu ialah hu kita tahu dia adalah isim dhamir, mim ya ra, muzakkar lelaki ya, lelaki muzakkar mufrad. Kalau nak type pun boleh, sebenarnya boleh copy je sini. Ya, isim dhamir muzakkar mufrad, nak kemaskan lagi, dia adalah orang ketiga, jadi kita kata ghaibun. Ghaibun. Itu penerangan kepada setiap ya komponen di dalam kalimah apa? Wala tansurunnahu ya. Itu penerangan dia. Waw ni adalah waw atifah, la ni lam taukid, tansuru adalah fi'il mudhari' maklum wazan 1 muzakkar mufrad yang marfu'. Lepas tu nun ini adalah nun taukid seperti yang atas tu. Dan hu yang ujung sekali tu dia adalah isim dhamir muzakkar mufrad ghaibun. Mungkin kita boleh tambah lagi ya penerangan dia. Dia tu apakah peranan hu di dalam ni adalah sebagai objek. Ya, so maknanya hu ni dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Bihi ya. Bih kita panggil bih lah. Makna dia objek. So bila dia objek, dia mengambil i'rab yang mansub ya. Mungkin saya sebab dia panjang sangat kat situ, mungkin kat mana saya bawa ke bawah. Saya ambil dari sinilah. Potong di sini. Bawa dia ke bawah. Penerangannya jadi tak panjang ke kiri. Ya. Itu dia. Wala tansurunnahu ialah waw atifah tambah lam taukid
Dan komponen yang ketiga ialah tansuru, ialah fi'il mudhari' ma'lum, wazan satu muzakkar mufrad yang marfu'. Lepas tu non tasydid ni adalah non taukid, terdapat dua harfun taukid. Kemudian hu yang ujung ni ialah isim dhamir muzakkar mufrad ghaibun, sebab dia orang ketiga, bermakna dia. Dan dimasukkan ke dalam ayat kalimah yang sama ni kerana dia ada berperanan sebagai objek. Bahasa Arab objek dipanggil maf'ulun bih. So bila dia maf'ulun bih, so dia mesti ada i'rab dia. Ya, semua maf'ulun bih i'rab mengambil i'rab yang mansub. Mim, nun, shad, waw, ba. Ya. Walaupun dia baris hadapan, ya, sebab dia kalimah dia tidak boleh ditukar baris, dipanggilkan kalimah yang mabni, tulisan dia tetap hu. Dia sama ada hu ataupun hi saja, ya. Sama ada hu ataupun hi, kalau dia memain peranan sebagai maf'ulun bih, dia tetap mansub, ya. Tak kisah apa baris dia, ya. Baris bukannya i'rab, ya. Ingat, ya, baris bukannya i'rab. Baris tu hanyalah tanda saja, ya. Kadang-kadang baris tu tidak tidak memberi tunjuk kepada i'rabnya, ya. Tapi i'rab dia, status dia tetap mansub, ya. Jadi hu di sini adalah mansub walaupun dia mengambil baris yang dhammah, ya, baris hadapan. Okey, itu perkongsian kita untuk mengenalkan kalimah dalam ayat tu apa? Latu minunna. Ini latu minunna tu. Kemudian ada satu kalimah lain walaupun tidak dibangunkan dari alif mim nun, ni adalah dibangunkan pada non shad ra. Non shad ra, nasara maknanya tolong. Ya. Jadi dan pastilah kamu menolongnya, ya, pastilah kamu menolong, itu maksud dia. Ataupun dan mestilah kamu menolongnya, ya. Menolong hu ni dia refer kepada siapa? Ya, dia refer kepada yang rasul ni lah, ya. Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima, ya. Jadi bihi atau hu ni ya adalah dia refer kepada rasul tadi, ya. Rasul ni dimasukkan dalam ni ialah Nabi kita lah, Nabi Muhammad, ya. Yang Allah kata summaja, kemudian didatangkan kepada kamu rasulun, seorang rasul musaddiqun, yang membenarkan lima, bagi apa, ma'akum, yang ada bersama kamu. Maksud dia ni lah ayat ni ditujukan pada kaum Bani Israel, Yahudi, yang masih lagi ada bersama mereka kitab-kitab Taurat dan Injil, ya. So Rasul kita membenarkan apa yang terdapat pada kitab Taurat dan Injil yang original lah, ya, bukannya yang dah diubah suai tu. Dan dan Allah kata pastilah ataupun patutlah, mestilah kamu beriman, ya, bihi dengannya, walatang surunna, ya, dan memanglah patut kamu menolong, ya, menolong Nabi tadi. Itu yang dimaksud dengan ayat ni. Maknanya tak sepatutnya orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu membelakangkan Rasul, kerana Rasul ni adalah Rasul yang sama dihantar oleh Allah, seperti mana Allah mengutuskan Nabi Musa dan Nabi Isa sebelumnya, ya. So, sepatutlah mereka beriman dan juga menolong, ya. Tetapi kita tahulah dalam sejarah Madinah, orang-orang Yahudi dia berpakat untuk menentang, ya, Nabi, kerana mereka benci, ya, dengan bila mengetahui Nabi Muhammad itu daripada golongan
Bani Ismail, ya, mereka menolaknya walaupun mereka tahu yang Nabi itu sebenarnya adalah Rasul yang dinyatakan di dalam, ya, dalam Taurat, ya, sebelum tu. Jadi itulah lebih kurang kita untuk berkongsi. Lepas tu mungkin kita boleh kongsi sekali lagi, di sini pun ada tasydid juga, ya, ada tasydid. Ya. So kalau kita nak kongsikan tasydid sini, ya. So yang ni kita sebenarnya sudah buat, ya, iaitu asalnya apa? Asalnya ialah, so yang ni kita tukarkan, ya, kita tukarkan kepada mad badal, ya. Okey. Okey, so terjemah kalimah sebenarnya ejaan dia amanna, ya. So di mana amanna ni adalah dibangunkan daripada yang ni amana, itu lagi dengan nun baris atas. Ini adalah nun yang sukun, ya, asalnya adalah nun yang sukun, macam tu. Okey, dari mana datangnya amanna sukun ni ialah yang ni, proses ni terbalik sikit, ya, sebab kita mulakan dengan kalimah tu belah kiri, ya. Okey, ini datangnya daripada so kita asingkan yang ni, ya, asingkan, taruhkan tanda campur, iaitu aman, ya, apabila menggabungkan amana kepada na, so nun tu disukunkan, ya. So asalnya tu ialah, ambil ini semula, ini asalnya ialah baris atas amanah. Tu, ya. So daripada sini kita tahulah, ya, ini datangnya daripada mana? Daripada amanah, yang mana seorang tu beriman. Ya, so amanah bila nak menggabungkan fa'il na, so kita tambah fa'il na tu kepada amanah, so dia akan menjadi nun ni yang beratas ni kena sukunkan, ya. Man nun sukun tambah na, dia akan menjadi man nun yang bersukun digabung dengan na, nun sukun dengan nun yang bertasydid akan ditukar, nun berbaris akan ditukar kepada satu nun yang bertasydid. Itulah beberapa contoh yang kalau kita jumpa dalam ayat Quran, ya, yang mempunyai nun bertasydid ni dalam bentuk kalimah la tu'minunna, yang ini ialah yu'minna, dan yang ni kepada kalimah wala tansurunnahu, dia ada tambahan komponen maf'ulun bih di sini. Lepas tu amanna, ya, amanna iaitu kami telah beriman. Ini adalah fi'il mudhari' dengan na sebagai fa'il kepada kalimah itu, ya. InsyaAllah saya ingat cukup untuk kita kongsikan untuk hari ini. Cuma nak menerangkan kepada bila kita jumpa di dalam Al-Quran, la tu'minunna, itulah bahasan dia, manna bahasan dia, ya, dan juga sebelum tu ayat yu'minunna, yu'minna dalam ayat pertama, di sini, ya, yu'minna, ada dua tu, ya. Yu'minna tu itulah pembentukan. Tapi kita ingat tadi dalam pembentangan tadi saya kata dia marfu', ya. Marfu' mana dia? Marfu' ini bentuk marfu' sebab tidak ada hatta di sini, ya.
Kalau dia ada letak hatta seperti mana dalam ayat tu, so bermakna dia akan bukan mengambil baris hadapan. Dia akan mengambil baris atas sebab dia mansub. Asalnya ialah yang mansub. Jadi sini akan menjadi mansub non baris, mansub yang dimatikan ya. Baris atas ya sini pun dimatikan ya. So bila mati tetap yang ni sama. Dia akan jadi yu'minna. So makna yu'minna tanpa hatta dia adalah bentuk marfu'. Kalau yu'minna ada hatta, dia akan mengambil mansub. So sini kena baris ataskan dia. Okey, insyaAllah perkongsian kita untuk hari ini, dan kita akan sambung besok. Besok kita akan lihat mana-mana kalau ada kalimah yang baru ya. So yang lama tu kita sudah bahaskan. So, diharapkan tuan-tuan puan sudah mengenal. Kita tengok yang baru, dan kita akan bincangkan macam mana, apakah kalimah itu, dan macam mana pembentukannya, supaya lain kali bila kita membaca kita sudah mengenal insya-Allah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa lagi besok pagi Khamis insya-Allah.